Alright, so equation for a straight line is given by R, okay, is equal to A plus PV. Alright, so from your straight line, you must have a fixed point. Okay, here I did not buy point A. So point A ni sebenarnya will give you vector A. Okay. And then this is your point R. So point R will give you vector R. Okay. So this is vector R, position vector. Okay, then V. Okay, V is a vector. Okay. Yang parallel dengan straight line. Parallel vector. Okay, and then this one must be fixed point. Okay, so this A, vector A datang dari sini, kita daripada fixed point A. Okay, and then V pula datang daripada sini. Okay, any vector yang parallel dengan straight line awak. So this R, just leave it R lah, tak perlu ganggu apa-apa. Memang ini pun yang awak nak cari. Okay, so ini formula dia yang awak kena tahu. Dan kena ada dua maklumat. Right, kita tengok contoh. So, let's say that awak ada satu straight line. Okay, yang mana you are given that your straight line itu passing through point 1, negative 2, 3. And then dia parallel dengan satu vektor. Okay, iaitu vektor 4i minus 5j plus 6k. Okay, so vektor awak, ini straight line yang awak nak cari. Okay, so dia ada satu vektor. Okay, dan satu fixed point. Okay, so kita tulis formula dia balik. R is equal to A plus PV. Okay, jadi A ni adalah vektor OA lah. Okay, so itu vektor OA. So this is your point A. Okay, dan V adalah vektor yang parallel dengan straight line awak. So ini adalah V. Okay, dia tak nyatakan itu A dengan V. So awak kena pasti sendiri. Okay, so kita masukkan maklumat-maklumat yang kita ada. Okay, so point A is 1, negative 2, 3. Kita nak vektor A, so dia akan jadi I minus 2J plus 3K. Okay, plus E, V kita 4I minus 5J plus 6K. Okay, so done. This is what we call vector equation. Okay, untuk straight line dalam space kita ni lah. So this is vector equation. Siap lah. Okay. So kita tengok juga menggunakan contoh yang sama. Okay, kita nak cari dua lagi equation. Okay, equation straight line dalam space dia ada 3 jenis. Tapi bendanya sama. Cuma apa bentuk dia saja berbeza. Okay, this one the first form lah. Okay, iaitu vector equation. Right. Okay, untuk dapatkan equation yang seterusnya, kita tulis benda ni semula tapi dalam bentuk yang berbeza, iaitu right, what is R? Okay, R datang daripada vector OR, iaitu daripada moving point. Maksudnya any point atas line ini adalah point R lah. Untuk sukalah awak nak letak kat mana pun tak ada masalah. So this R is moving point, means X, Y, Z. Any point on your straight line. Okay, sekarang kita tulis semula. Okay, so this is point R, ini vektor R. Jadi vektor R dia kalau dalam bentuk yang satu dia akan jadi Xi plus Yj. Masih lagi bentuk yang sama lah. Tak tukar lagi bentuk. Okay, cuma saya tulis R itu, saya tulis bentuk penuh ni lah. Okay, tapi kalau untuk jawapan vector equation, tinggal macam ni je. Tak payahlah tulis Xi, Yj, Zk, tak payahlah. Okay, so yang ini yang belah kanan tak ada perubahan apa-apa. Okay, so yang ini yang mula-mula nampak macam panjang lah. Tapi hakikatnya bila awak buat kerja nanti dia tak panjang pun. Ini sebab nak explain kat awak. Okay, so this is your
previous punya equation, iaitu ini adalah vector equation tadi, cuma belah kiri kita tulis dalam bentuk penuh. Okay, so what do we do next? Kita nak compare saja. Okay, compare left and right. Tak payah bagi tahu lah korang right and left. Memang compare itulah yang kita biasa buat. Okay, so sekarang kita compare, kita tengok yang I punya. Okay, I punya coefficient bagi I belah kiri, okay, adalah X. Okay, ataupun saya rasa lagi mudah kalau saya tukar bentuk dia. Bentuk penulisan dia. Okay, so ini adalah salah satu cara untuk tulis vektor. Okay, satu lagi cara untuk tulis vektor ada dalam bentuk column matrix. Lagi mudah, senang nampak. Okay, so X, Y, Z. Dia mudah sikit. Sebab yang pertama tu semak sikit. Ada IJK tu. So 1, negative 2, 3. Plus T. Okay, 4, negative 5, 6. So my advice, bila awak nak buat pengiraan, gunakan bentuk column matrix. Senang sikit. Senang nampak. Okay, dan tak lambat nak menulis. Okay, so sekarang kita compare. Kita compare yang first row punya. Okay, yang first row punya lah. Okay, compare left and right. So first row, X is equal to, left dia, right dia 1 plus 4T. Ini belah kanan. Okay, kemudian second row, Y is equal to negative 2 minus 5T. Okay, then the last one, third row. Okay, third row Z lah. Is equal to 3 plus 6T. Okay, so kita compare row by row. Okay, so yang ini adalah first row lah. Ini row pertama. Okay, ini row 1. Okay, so yang ini row 2. Yang ini row 3. Jadi sekarang awak boleh nampak equation awak X, Y, Z in terms of T. Okay, jadi dulu masa bab differentiation, awak pernah jumpa first row dengan second row ni punya bentuk. Okay, iaitu dalam bab parametric differentiation. Okay, jadi sebenarnya equation yang awak ada sekarang ini, yang baru ini, okay, nama dia adalah parametric equation. Okay, dari straight line yang sama, cuma bentuk equation saja berbeza. Bendanya sama je, bentuk saja berbeza. Tadi bentuk IJK, sekarang bentuk TTT. Okay, sekarang daripada parametric equation pula, kita nak buat apa? Okay, saya tukar sikitnya. Daripada parametric equation ni, awak jadikan T ini sebagai subjek, T ini sebagai subjek, T ini sebagai subjek. Okay, so kita tengok. T yang pertama sebagai subjek, yang ini dulu. So T, yang ini ya. Okay. Is equal to X minus 1 over 4. Kita tengok T ni pula. T yang kedua. Okay, so T yang kedua jadi subjek. Okay, T is equal to Y plus 2 over negative 5. And then T yang ketiga. Okay, T is equal to Z minus 3 over 6. Okay. Jadi semua T as the subject. Jadi tiga-tiga ini equal to T. Maksudnya tiga-tiga ini adalah benda yang sama. So I rewrite everything. Okay, T is equal to X minus 1 over 4 equal to Y plus 2 over negative 5 is equal to Z minus 3 over 6. Jadi bila awak buat pengiraan dalam exam nanti, yang perlu awak tulis yang ini sajalah. Yang ini tak payah pun. Ini semua tak payah pun. Tak payah tulis, tak apa. Sebab awak terus saja tulis T sekali je. Okay, terus tulis T sekali. Okay, so ambil je. Maksudnya awak nampak okay, T yang pertama dan terus sama dengan T yang kedua, yang ketiga. Tak payahlah tulis T sebiji-sebiji macam ni, tak payah. Banyak kali pula tulis. So tulis saja terus yang bawah. Jadi yang ini, okay, ignore that T lah. So awak boleh buang T tu. Ataupun awak tulis semula kat bawah pun boleh. So yang ini yang kita namakan sebagai
Cartesian equation. Okay, yang mana equation awak in terms of x, y and z. So this one is Cartesian equation. So ada 3 jenis equation untuk straight line dalam space. Okay, yang pertama vector equation in terms of I, J, K. Yang kedua parametric equation in terms of T, T, T. Yang ketiga in the form of x, y, z, namanya Cartesian equation. Benda yang sama. So daripada satu contoh saya tunjuk siap 3-3. Saya tak guna formula dah. Apa yang saya buat saya compare saja. Okay, jadi kalau lah soalan tu minta Cartesian equation sekalipun, tak ada masalah untuk awak buat start daripada vector equation. Sebab vector equation awak hafal satu cukup. Maksudnya awak perlu hafal yang ni je. Tak ambil masa pun nak buat yang kedua-dua ni, tak apa. Sekejap je. Okay. Cuma apa yang perlu ditunjukkan, yang ni tak payah tunjuk lah. Ni tak perlu tunjuk. Maksudnya daripada sini terus tulis bentuk ini. Maksudnya ni tak payah tunjuk. Tunjuk yang ni je. Okay. So daripada sini pula bentuk ni. Menjadikan T sebagai saja. Maksudnya bila nak tunjuk calculation awak tak adalah detail macam ni. Ini detail ni. Okay. Tapi detail macam ni pun masih lagi tak sepanjang nak guna formula. So nak guna formula tu nak hafal formula satu hal pula. Okay. So sampai di situ boleh dapat? Boleh faham ke? Boleh, madam. Boleh lah. So saya bagi pun direct je, straight to the point saja. Cuma key dia, point dia, awak kena tahu fixed point, okay, then parallel vector. Macam saya sebut, kadang-kadang fixed point dengan parallel vector ni dia tak bagi secara direct, dia bagi secara indirect. Okay, jadi tugas awak lah untuk dapatkan maklumat tu. Okay, contoh, katalah dia bagi, saya bagi satu contoh lagi nak. Ni saya contoh yang sebelum ni saya dah bagi ya. Okey. Dia kata cari equation bagi straight line yang passing through 2 points. Semalam yang sangkut tu kan. So dia bagi kita 2 point. Okay, point A dengan point B. Okay, so point ni boleh apa-apa simbol pun tak ada masalah. Taklah semestinya AB. Depends pada question lah. Okay, katalah yang semalam punya point A awak 1, 2, 3. Okay, B dia negative 2, 1, 3. Okay, so you want to find the equation for this straight line. Okay, so macam biasa, equation bagi straight line is R is equal to A plus CV. Jadi awak perlukan vector A dengan vector V. Okay, vector A dapat daripada any fixed point. Kat sini awak ada 2 fixed point lah, A dengan B. So boleh ambil yang mana-mana, tak ada masalah. Okay, cuma point yang berbeza akan bagi awak jawapan yang berbeza lah. Dia pilih yang mana-mana. Tapi kalau nak jawapan awak sama macam orang, sama macam jawapan belakang tu, pilih A lah. Okay, so point A. Okay, kita masukkan untuk kejap lagi sebagai vector A nanti lah. Jadi maklumat untuk vector A dah ada. Okay, dan awak perlukan vector V. Okay, V adalah any vector yang parallel dengan straight line awak. So kalau tengok daripada gambar raja ini tak ada vector lain. Jadi cuma bagi point A dengan B saja. Jadi bila dia bagi points, 2 points, okay, awak boleh dapatkan vector. Okay, macam mana untuk kita dapatkan vector? Okay, bila awak connectkan these two vectors. These 2 points. Jadi awak boleh dapatkan vector A, B. So macam mana rupa vector A, B tu? Rupa vector A, B tu adalah yang vector A, B. Biru. Yang mana vector itu in the direction of A to B dan dia betul-betul atas straight line awak. Jadi straight line awak yang ini straight line awak lah. Vector biru awak kat sini. Okay, vector tu duduk atas straight line. Of course lah vector ini parallel dengan straight line awak. Jadi vector V awak adalah vector AB itu sendiri. Cuma extra task awak kat sini kena cari vector AB lah. Okay, so vector AB is vector OB minus OA. Okay, ambil yang belakang pula yang depan OB minus OA. Okay. So yang mana OB? OB yang ini. Itu negative 2, 1, 3. Ini penulisan vektor lah. Ini point. So hati-hati. Okay, minus OA 1, 2, 3. Okay, saya tulis dalam bentuk ini sebab dalam bentuk ini dia simple sikit.
Kalau tak awak nak kena bubuh yang IJK tu. Kalau IJK tu jangan lupa kena ada cacing kat bawah dia tu. Kalau tak ada tu kan tak jadi vektor. Itu dia kena bentuk ini. Ini calculation pakai yang ini. Right, so awak akan dapat negative 2 minus 1 is negative 3. Okay, 1 minus 2 is negative 1. 3 minus 3 is 0. Again, negative 2 minus 1. Okay, 1 minus 2. 3 minus 3. So, ini adalah vektor AB awak yang merangkap sebagai vektor V. AB aja macam tu. Sebab soalan, yang betul-betul soalan yang ini. Jadi yang ini tak apalah, tak payahlah awak tukar jadi IJK. Masa nak masuk di sini balik, awak tukar jadi IJK. Okay, so now R is equal to A daripada point A, which is I plus 2J plus 3K. Okay, sekarang saya buat dah dalam bentuk IJK. Sebab apa? Sebab kita nak vector equation. Okay, so jawapan akhir untuk vector equation mesti IJK lah. Okay, plus B, this V. Negative 3I minus K. Alright, so boleh nampak V awak K dia 0 lah. Tak ada lah, tak apalah. Maksud ini adalah vector equation awak. Okay, selesai dah satu. Ini vector equation. Okay, satulah soalan minta parametrik juga. Dia minta 3-3. Contoh sekarang kita nak buat 3-3 sekali. Okay, so kita nak parametrik. So this one R saya tukar kepada X, Y, Z. Okay, this one 1, 2, 3 plus C negative 3, negative 1, 0. Okay, so the next step kita buat apa? Kita compare saja. Okay, so X is equal to 1 minus 3T. Yep, the first row. Second row, Y is equal to 2 minus T. Tengok baik lah, 1 plus T negative 3. So 1 minus 3T. Okay, 2, okay, Y equal to 2 plus T times negative 1 negative 3. Okay, the last row, Z equal to 3 plus 0T. 3 plus 0T. So 3 je lah. Right. So now, you dapat equation yang kedua, iaitu parametric equation. And then, the third one, it is Cartesian equation. So macam mana nak cari Cartesian equation? Jadikan T dia sebagai subjek. Ini salah kira ke? Oh, ini ya, yang ketiga tu. Kita jawab, dia tak ada. Dia tak ada ni, ini dia tak ada Cartesian equation. Sebab apa? Sebab awak tak boleh nak cekik ni sebagai subjek. So dia boleh stop sampai sini je lah. Sebab dia kena ada T. Kalau tak ada T maksudnya dia tak ada Cartesian equation lah. Saya sudah ambil. Tak lah. Saya salah. Terus ataupun saya ubah sikit lah kat atas ni. Saya tak nampak dah. Tapi tak ada apa-apa ni je. Tak apa, sebagai contoh lain je. Contoh lebih kat awak. Okay, so yang ni parametric equation saja. Okay, kita tak boleh nak cari dia punya Cartesian equation lah sebab dia tak ada. Right. Okay, ada nak tanya apa-apa ke? Ada soalan apa-apa? Yeah, any question? Apa tu? Ada bunyi tu. Saya nak tanya, ada yang nak tanya soalan? Tak ada? Okay. Right. Soalan example. Nanti bagi dengan parallel vector awak dapatkan equation. Kadang-kadang dia bagi dalam bentuk parametrik ataupun dia bagi bentuk Cartesian. Contoh, dia bagi pada awak X minus 1
over 3 equal to y minus 2 over 4 equal to z minus 3 over 5. Okey, maksudnya apa yang ada di sini? Ini adalah bentuk yang ketiga. Okay, example example tunjuk. Tak ada kena mengena yang atas Tak ada kena mengena tak ada yang atas. Okey. So, yang ini equation awak itu sendiri dah pun dalam bentuk, ini bentuk apa? Bentuk Cartesian. Awak nak patah balik sebab tadi daripada vektor kepada bentuk parametrik dan Cartesian. Sekarang daripada Cartesian nak patah balik. Pun boleh juga. So, ini equation Cartesian. Okay, maksudnya, dia tak tulis satu benda lah. Awak lah kena tahu bahawa sebenarnya dia adalah T equal to. Dia ada T. Tapi bila kita buat Cartesian equation, memang kita tak tulis T. Tapi hakikatnya untuk dapatkan Cartesian ni, dia adalah equal to T. Okay, jadi kalau daripada Cartesian, awak nak tukar balik kepada parametrik, awak ambil satu-satu. Ambil yang ni pertama. Okay, T equal to x minus 1 over 3. Tolong tutup mic kejap. Ada yang on mic tu. Okay, so ini jadikan x awak sebagai subjek. So x is equal to 3 times t 3t. Okay, bawa negatif 1 ke sana. 1 plus 3t. Okay, so saya tak buat step by step lah. Kau nak tengok step by step tu. Boleh juga. Lambat lah sekali lagi. So jadikan x sebagai subjek. Jadi 3t equal to x minus 1. Okay, x is equal to 1 plus 3t. Samalah. Okay. So kita tengok pula yang kedua. Yang kedua, T dengan yang ni lah. Iaitu T equal to y minus 2 over 4. So kita jadikan y sebagai subjek. Y sebagai subjek di sini. So y is equal to 4t. Kita tulis kat belakang. 4t. Okay, positif 4t. Kemudian negatif 2 ke sana. 2 lah. Kita dapat ni. Okay, then yang ketiga. Yang ketiga yang ni. Okay, so T is equal to z minus 3 over 5. Z minus 3 over 5. So awak jadikan z ini sebagai subjek. So z is equal to 5t. Positif 5t. Okay, negatif 3. Jadi 3. So sekarang awak sudah pun menghasilkan parametric equation. Ini kita reverse. Okay, lepas tu cikgu dia nak vektor. Boleh je. Sebenarnya ini yang tertulis bentuk parametrik ini. Dia adalah x, y, z equal to 1, 2, 3. Ini ambil ini. 1, 2, 3 plus t keluarkan 3, 4, 5. Reverse proses saja. Jadi ini adalah bentuk vektor sebenarnya. Cuma dalam bentuk kolommetrik. So tulis balik. Okay, yang ini tulis sebagai A lah. Ini adalah vektor A, I plus 2J plus 3K plus T, 3I plus 4J plus 5K. Okay, so yang ini adalah awak punya vektor equation. Okay, so yang itu adalah straight line equation. Ada 3 jenis. Okay, so sama ada daripada vektor dapat lagi 2 ataupun daripada Cartesian parametrik patah balik pada vektor. Ikutlah pada soalan macam mana pun. Okay, tapi apa yang kita buat kat sini kita compare saja sebenarnya. Saya tak ajar awak formula baru. Right, so itu saja. Ada apa-apa soalan nak tanya? Boleh? Dapat idea lah? Nak kata faham tu sangat kot. Tak dapat idea apa yang saya explain kat sini. Boleh buat? Rasa-rasa boleh buat tak? Dapat, madam. Nah, okay, tak apa. Nanti saya hantarkan drawing ni ke awak dan video tu lambat sikit lah. So boleh buat yang straight line equation ni dulu. Cuma sekali lagi saya pesan untuk equation bagi straight line itu dia kena ada A dengan V. Cuma A dengan V tu kadang-kadang dia bagi direct,
Bagi direct tak apa. Cuma isunya bila dibagi secara indirect. Okay, contoh. So, saya stop dulu recording.